sebuah rancangan talk show yang diterbitkan oleh tim Selangor yang akan kita terbitkan sepanjang Ramadan. Dan Quran di Qalbi adalah satu usaha untuk kita cuba membawa Quran itu bukan semata-mata dalam bacaan kita, tetapi kita nak bawa dia dekat di hati kita dengan pelbagai reflection, pelbagai inspirasi dan sudut pandang yang boleh membuatkan kita rasa lebih dekat dengan Quran, insya-Allah. Dan seperti biasa kita ada panel tetap kita, Ultimate. Dan siapa lagi panel jemputan kita yang seperti anda lihat, cuba teka namanya siapa. Abang Zahid kita. Dulu sebut Zahid AF ke Zahid saja? Tak ada. Saya sebut je lah Zahid. Sebut Zahid saja. Zahid baru dia beli. Sebab dah lama kan. Tahun berapa tu? 2004. 2004? Yes, InsyaAllah dah lama. Apa nama ni, sejak nama AF tu digunakan. Betul. Okey, hari ni satu surah yang nak sebut paling pendek, dia ada dia punya rival dia, Al-Kawthar. Tapi dia lebih biasa dibaca berbanding surah Al-Kawthar. Betul. Biasanya kita habis majlis baca surah ini, iaitu surah Al-Asr. Betul kan? Betul saya kita surah Al-Asr kan? Betul kan? Takut salah surah pula. Okey. Itu yang saya kira surah paling favourite sini. Betul. Surah favourite kita semua. Sama. Bukan long solat. Favourite. Terutama bila kita ni dekat Ramadan. Dekat Ramadan kali ni kita sama-sama kena jadi apa tadi Ultimate? Imam apa? Imam amatur di rumah masing-masing. Kita akan baca lagi lah surah Al-Asr ni banyak kali, insya-Allah. Surah Al-Asr, antara riwayat yang kita boleh petik adalah daripada At-Tabarani menceritakan sebilangan sahabat apabila mereka bertemu, dia akan buat urusan dia lah kan. Dan bila dia berpisah, dia akan saling membisikkan surah Al-Asr. Dan dia berpisah. Baru dia bagi salam. Assalamualaikum, berpisah. Kenapa? Itulah soalan dia kan. Kenapa mereka mengamalkan begitu? Apakah keistimewaan dan kedudukan surah ini? Yang Imam Syafi'i sendiri sebut, dia kata kalaulah wahyu itu tidak turun, memadai dengan surah Al-Asr. Maksudnya ada satu inti yang sangat penting yang kita perlu korek daripada surah ni. Walaupun dia sangat pendek, walaupun kita akan baca sampai tutup mata, sampai tutup telinga, tak payah nak ready lah, tak payah nak buat rehearsal, automatik boleh terus jadi imam baca Al-Asr, settle. Tetapi kita nak petik sama-sama apakah dia inti kandungan yang menyebabkan surah ini menjadi istimewa di sisi sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Okey. Soalan pertama adalah berkaitan dengan ayat pertama. Macam biasa Ultimate dia kena jawab Al-Asr ataupun wal asr. Waw sumpah dengan maksud demi ataupun sesungguhnya, dan diikuti dengan Al-Asr yang ada macam-macam tafsiran. Tapi antara yang saya suka adalah asr ni merujuk kepada waktu asar. Dan itu adalah waktu yang paling hujung sekali sebelum masuk hari yang seterusnya, mengikut qamari lah, mengikut kalender bulan. Kita mungkin esoknya tu pukul 12 kan, tapi ikut kalender bulannya dia start selepas asar. Dan dia bermaksud satu waktu yang sangat suntuk, satu masa yang sangat suntuk. Dan waktu yang suntuk ni kita boleh namakan waktu yang rush hour lah. Orang tergesa-gesa untuk kesana ke sini kerana masa yang sangat terhad. Macam 1 jam saja duduk di KL, duduk di PJ. Nak turun ke bawah, ke parking dah berapa minit. Habis masa kita. Untuk kita makan saja pun, makan tu terpaksa tinggal 5-10 minit saja. So bila surah ni mengatakan masa telah suntuk, how suntuk we are Ultimate dalam konteks kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Macam mana Ultimate boleh menguraikan how suntuk we are? Kenapa surah ni sebut tentang kesuntukan fasa? Saya rasa dia untuk jawab pendeknya sebenarnya kita tak tahu berapa suntuk. Kita tak tahu. Kita tahu, kita boleh check account bank kita berapa balance tinggal. Baki kan, tapi baki masa ni kita tak boleh check. Kan? Jadi kemungkinan setengah jam, kemungkinan 30 tahun, kemungkinan 30 hari, 30 minggu kan, kita tak tahu. Kan? Jadi kita kena, untuk saya lah, saya selalu anggap ni saya sangat suntuk masa. Saya selalu mengejar masa kan. Dan kita tahu yang kita semua umat Nabi Muhammad SAW kan, jangka hajat kita paling pendek antara umat-umat yang lain. Dan mungkin sebab itulah dia intipati dia kat situ, dia cakap kau bukan macam umat Nabi Nuh. Tak, kau ni 65 tahun, lepas 65 tahun dia tu dah kira bonus. Ayah saya cakap, lepas apa tu? Ayah cakap, saya ni sekarang zaman bonus.
Saya dah okey kan ni kan. Dia abang dah bonus ni, korang belum bonus lagi. Ni. Jadi untuk saya memang tak tahu. And saya memang anggap untuk saya diri saya, masa saya selalu suntuk. Siapa yang kenal saya, kawan saya cakap, Ahmad ni memang dia cuba, memang kalau boleh nak satu hari tu nak buat 5-6 benda, 5-6 meeting. Betul, sebab saya rasa masa saya suntuk. Umat Nabi pun sebut dalam hadis kan, umur umat aku mabaina sittin wa sab'in, antara 60 hingga 70 tahun je. Sebab tu saya apa yang tadi sebut ni bonus. Sebab 65 tu tengah-tengah lah, 60 dan 70 kan. Ni memang kira bonus betul lah. Ada rezeki yang Allah beri, Dia super bonus lah. Dia cakap dia dah 70, hari tu dah 70 kan. Dia cakap abang dah level super bonus lah ni. Okey ni lah. Dan kalau kita kira pun, kalau kita nak main nombor lah kan, hidup kita ni nak tolak tidur lagi, nak tolak kita buat urusan wajib lagi, masuk tandas, keluar tandas, sikat rambut, itu pun consume masa. Kalau kita darab dengan umur kita yang 40 tahun, kalau sehari makan sejam ataupun 2 jam masuk tandas saja, dan darab selama setahun berapa jam masuk tandas. So maksudnya walaupun umur kita 60-70 tu, hakikatnya separuh je yang betul-betul kita ada hayat kan. So very critical lah dia sebut pasal kesuntukan masa. Ayat kedua sebut pasal benda yang lanjutan kepada masa yang suntuk tu. Yang pasal ayat ni, innal insana lafi khusr. So satu declaration. Ni bukan satu pemaklumat, bukan satu persoalan. Ini declaration terus Allah bagi tahu. Confirm, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu rugi. So how rugi we are. Baik. Betul lah, Rahim pun dah cakap dah. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian. Dulu, masa muda, kita tak nampak kerugian ni. Sebab kita tahu kita punya kudrat kuat. Kita tahu kita punya harta. Dunia banyak. Bila kita dunia banyak, kita rasa kita ada banyak masa. So, bila kita ada banyak masa, kita lupalah dengan setiap kerugian yang Allah dah cakap dalam Quran ni. Betul, bila kita dah ada dekat umur yang, yelah, saya pun dah 42 tahun. So kalau lah fikirkan masa itu memang panjang. Kalau macam 24 jam tu, kalau boleh 24 jam tu tak nak tidur, nak buat benda-benda yang disuruh oleh Allah kan. Tapi bila sekarang ni dia rasa lebih kalau tak semestinya kita kena setiap benda kena rushing. Sebab tu kena plan time supaya kita tak rugi dengan benda-benda yang sepatutnya kita buat. Tapi ya betul lah, macam saya betul-betul terkesan dengan kerugian masa ni. Bila dah di tahap ini, saya rasa sebenarnya ada banyak masa untuk buat ibadah ni. Tapi dulu memang kita lawa. tak didedahkan sangat dengan benda-benda macam ni. Ialah sebab kita sibuk buat ni, buat tu, sampai kita tak ingat. So sekarang ni barulah terasa kerugian ni. Jadi memang betul, memang benar kata Allah, yang kita ni memang dalam kerugian. Saya rasa bila Abang Zahid sebut hilang masa muda tak rasa sangat, bila dah sini baru rasa. Saya pun, saya muda lagi lah kalau compare relatively muda. Tapi kita pun dah masuk umur yang dah bukan lagi nombor-nombor yang kalau kita sebut dulu rasa macam boleh happy go lucky, boleh enjoy lagi. Tapi umur yang apa yang aku buat ni betul tidak? Kita dah mula care dengan pilihan hidup kita kan. Bermakna kita dah tahu masa kita tak banyak dengan anak, dengan family kan. So saya sangat perlukan lah pengakuan-pengakuan begini untuk kita rasa sedar lah yang kita pun kena mengaku yang kita pun tak cukup masa kan. Dan sambungan tadi bila sebut tentang apa nama ni, sekejap, poin satu ni. Ya, akhirnya surah Al-Asr, surah Al-Asr ni, surah Al-Asr saya hilang. Saya takut saya bagi soalan yang lain, saya readykan soalan yang lain, jadi tak tahu nak pusing mana. Okay. Sebab surah ni yang menariknya adalah dilanjutkan dengan satu pengecualian. Allah bagi kita satu pengecualian supaya kita tahu
kita confirm rugi kecuali siapa? Maksudnya kalau kita tak buat benda ni, automatik kita rugi. Dia bukan pilihan nak jadi tengah-tengah ke, nak jadi orang yang separuh rugi, separuh tak rugi, dia tak boleh. Dia macam semua orang rugi confirm kecuali siapa? Dan Allah letakkan amanu wa amilus solihat. Itu mungkin benda yang kita dah banyak bincang pada seri sebelum ni lah tentang iman kan. Saya rasa saya nak buat satu spektrum yang beza sikit, nak fokus kepada benda yang kita tak pernah bincang lagi. Bila sebut tentang watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr, ini pembincangan yang kita tak pernah bincang sebelum ni. Baik. Sebab kita dah banyak tentang akhirat, tentang iman kan. Saya ingat satu benda yang berbeza sedikit. Bila dia kata watawasaw bil haq, bila kita nak menyampaikan kebenaran, dia akan melukakan. Bila kita nak menegur, bahkan bukan menegur orang lain, tegur diri sendiri pun, dia akan melukakan kita. Sebab orang pertama yang perlu menerima nasihat adalah diri kita sendiri lah kan. Bila orang menasihati kita atau kita menasihati orang lain, macam mana untuk kita minimize kelukaan itu? Sebab dia minta kita buat benda ni. Kalau tak buat benda ni, kita rugi. So, macam mana kita nak implement ataupun melaksanakan apa yang disuruh oleh surah ni untuk mengelakkan kerugian tanpa kita melukakan diri kita dan melukakan orang lain. Banyak tu. Okey, dia saya rasa dia berbalik kepada mengenali diri sendiri dan mengenali orang yang kita nak nasihat. Kan? Sebab kadang-kadang benda yang cara penyampaian kita tu tak sesuai dengan semua orang. So kadang-kadang kita kena sesuaikan dengan keadaan. Bila saya berkawan pun, bila saya bergurau pun, saya tahu orang yang tak kenal saya kadang-kadang akan rasa gurau saya tu kasar. Jadi bila saya tak kenal orang tu sangat, saya kurangkan cara gurau tu. Jadi orang yang tak kenal saya mungkin dia akan rasa saya orang yang serius. Tapi kawan-kawan rapat saya tahu, dia tahu ya, Ahmad ni suka bergurau kan. Tapi gurau dia ada kasar sikit. Tapi sebab kita kenal dia, bila dia bergurau dengan cara tu, kita macam okey. Jadi kita kena cuba sesuaikan lah. Ini bila kita kenal diri kita dan kita kenal orang yang kita nak nasihat tu, kita kenal bukan kita tak ada upaya untuk kenal ramai sangat orang kan. Jadi kalau kita tengok dari aspek tu, dia bermakna apa? Kita akan cuba menasihati, kita lebih arif, kita lebih sesuai menasihati orang yang kita kenal. Yang ni ialah orang yang lebih dekat dengan kita, iaitu kawan-kawan, keluarga. Dia akan menjadikan satu rangkaian nasihat yang mungkin kecil sikit kan, tapi lebih efektif lah. Sebab kita tahu bila kita nak tegur anak kita, kita tahu macam okey, yang ini tegur dia kita kena jenaka sikit, tapi yang ni kita tak ada jenaka sangat, yang dia tak sampai. Ini kita kena tegas sikit, bergantung pada personality, bergantung pada umur dan sebagainya. So bila kita kenal, kita tahu kan. Jadi kalau kita kenal, balik kita kenal diri, kita kenal orang tu, InsyaAllah cara kita menasihat tu atau apa yang kita nak nasihatkan tu lagi efektif. Dan dia macam bertembung sikit dengan realiti kita. Ya, bila kita ada media sosial, kita kurang bersosial dan kurang tahu orang tu macam mana. Betul. So then susah juga nak aplikasikan beri nasihat yang betul dengan cara yang betul kepada orang itu bila kita tak kenal dia. Macam nak tackle masalah ni. Termasuk dengan family sendiri pun sebenarnya. Dalam kita punya unit family yang kecil ni pun, kadang-kadang bila kita dengan anak kita kan, kadang-kadang kita pun jadi tak kenal sebenarnya dia ni paling sesuai bagaimana. Sebab kita dah tersekat dengan kita punya application, tersekat dengan kita punya phone tu, dengan dunia digital kita, sampai kita tak dapat nak kenal pasti dia ni macam mana sebenarnya yang paling sesuai kita approach dia. Akhirnya teguran tu pun daripada phone. Kita menegur dia pun daripada phone, sebab itulah medium yang kita gunakan sekarang. Dan tengok sekarang, zaman sekarang isu banyak isu banyak, terlalu banyak. Betul lah dengan isu semasa ni kan. Dan segala segi lah, isu agama ke, isu dunia hiburan ke, isu mana-mana saja. Ada macam-macam isu. Banjir pun jadi isu, tak banjir pun jadi isu juga. Dan orang sebenarnya sedang melaksanakan watawasaw bil haq tu, tapi dia melukakan semua orang. Macam mana? Sebab orang menegur orang dengan melalui media sosial, dia ingat benda tu teguran, dan ingat benda tu dapat pahala, tapi dengan cara sindiran, dengan cara dia panggil apa apa istilah dia, troll orang, tapi dinamakan benda tu teguran lah.
Siapa komen? Siapa nak komen Abang Zahid lah walaupun ni sambutan kepada Timik punya jawapan tadi kan. So orang anggap benda tu teguran tau. Betul. Apa pandangan Abang Zahid? Satu pasal social media punya teguran ni, dia tak ada emosi dalam perkataan dia. Kadang-kadang kita boleh anggap benda tu mungkin jenaka. Kadang-kadang benda tu serius, kita tak tahu. Kadang-kadang tu orang komen tu macam dia ni nak tegur orang. Betul. Okey, bagi orang yang macam mungkin yang macam saya, macam Ahmad yang jenis boleh terima teguran, and there is no problem. Ya. Betul. Tapi untuk setengah orang lain, mungkin generasi yang lebih baru ini, diorang cepat tersentak dengan benda-benda macam ni. Very vulnerable Kan, diorang rasa macam walaupun post tu orang lain, dia komen and dia yang terasa. Okay. So itu yang bahayanya bila komen yang kadang-kadang mungkin dia tulis tu, dia cakap apa ni, alah banjir, takkan tak boleh selesaikan benda macam ni. Benda simple macam ni. Mungkin dia cakap macam tu, simple, tapi sebenarnya tak. Tapi mungkin budak ni yang terkesan dengan banjir itu, baca kau cakap macam ni, tapi sebenarnya dia sekadar macam meluahkan. Dia rasa macam alah banjir, nanti surutlah. Betul, tapi dia tak tahu kerosakan yang banjir tu buat dekat orang tu. Mungkin orang tu yang terasa. Tapi itulah, kadang-kadang ni di social media ni dia jadi satu tempat yang orang luahkan rasa tak puas hati terlampau banyak dekat social media. So saya rasa macam better kita, macam saya prefer face to face untuk cakap kan. So kita tahu apa masalah dia dan kita boleh solve the problem. Ingat kita bila mungkin generasi kita berbeza. Betul. Saya pun tak adalah jauh ke bawah sangat, tapi ada orang yang di bawah saya lagi umurnya yang mereka ni ada psyche yang berbeza. Dan kalau pada sebagian pengkaji sebut 50% kehidupan generasi milenial adalah di media sosial. So, mungkin generasi kalau tengok IG Ultimate berapa kali sehari update? Satu minggu sekali. Sekarang seminggu sekali. Seminggu sekali ke? Zahid Siapa? seminggu sekali. Tengok, kita generasi berbeza tau. Sama dengan saya juga. Kadang 4 hari tak update, baru-barulah cerita sesuatu. Maksudnya mungkin generasi kita tak menjadikan media sosial itu rutin. Kita tak anggap dia sebahagian daripada kehidupan kita. Dia adalah satu benda yang mungkin channel untuk kita share sesuatu, tapi kita taklah jadikan dia sumber kepada segala-galanya. Kita masih membaca surat khabar, kita masih bila kita nak kenali jiran kita siapa, kenali staff yang masuk dalam office kita siapa, kita akan kenali dia secara berdepan. Tapi generasi milenial, bila 50% daripada kehidupan dihabiskan di media sosial, itu beri impak sangat tinggi pada kehidupan mereka. Dan sebab itulah akhirnya watawasau bil haq pun berlaku di digital. Jadi menyebabkan dia tak sempurna cara menegur, dan ramai akan terluka dan melukakan antara satu sama lain tanpa mereka sedar. Dan saya rasa bila saya kat tengah ni, saya separuh terluka lah. Kalau mungkin generasi yang atas daripada umur saya, mungkin 40 ke atas, dia dah tak kira langsung lah apa berlaku. Haters macam mana pun silakan lah. Tapi untuk generasi tengah ni, dia separuh-separuh. Macam terasa sikit. Lepas tu kadang-kadang tak ada, lepas tu tiba-tiba kita dah release kan. Tapi saya tengok ada generasi yang akan datang ni, muncul satu generasi yang very terkesan dengan apa yang berlaku di media sosial. Hidupnya jadi serabut kerana di media sosial tu serabut. Orang yang kehidupan dia tengok ada depan relax je. Tapi rupanya yang menyebutkan kehidupan dia adalah apa yang berlaku di media sosial. Prestasi yang orang tengok pada dia. Kau tak post pasal makanan pun, post pasal makanan. Kau tak nampak pun kau beli pakaian baru. So dia ada satu benda yang kita perlukan daripada surah Al-Asr sebenarnya untuk tackle juga isu ni. Dan bila sebut tadi, dia masih tentang orang lain, beri nasihat pada orang lain. Dan yang pertama dia sebut tentang hak, sampaikan kebenaran. Sabar ni next level. Watawasau bis sabr. Dia next level. Sabar dengan maksud yang luas lah. Salah satu daripada maksud sabar adalah apa yang bahasa Melayu biasa kita faham maksud Melayu. Sabar yang sabar kan. Tapi sabar ni ada macam-macam maksud dalam bahasa Arab. Antaranya kena buat serius, kena buat secara tekun, kena strategik untuk menyampaikan kebenaran. Ada macam-macam maksud yang sangat luas lah. So macam mana kan kita mungkin boleh menyampaikan kebenaran, tapi untuk sabar. Aku nak jawab tadi Abang Zahid kan, Timik, sabar.
Macam mana nak sabar? Ya. Untuk menyampaikan sesuatu yang benar. Oh, okey. Untuk saya ni, saya tengok sabar ni dia macam satu otot. Dia macam satu otot. Kan, jadi dia perlu dilatih. Kan. Dan memang untuk saya sendiri, dua cabaran utama saya ialah kesabaran dan juga panas baran lah. Jadi dia akan dia satu latihan lah. Kadang-kadang kita uji sabar sikit je. Kita dah okey, tambah lagi sikit kan. Jadi untuk saya dia merupakan satu latihan lah. Dan satu cara kita nak tengok ni ialah Allah tahu. Allah ni dia uji kita sebab dia nak training kita dalam apa. Jadi untuk saya secara individu, saya tahu Allah ni kata Muhammad ni memang kesabaran dia kurang. Jadi kita akan train dia, kita bagi dia ujian. Kan? Dan dia bukan macam sekolah, kita kalau uji, kita gagal, dia akan uji lagi. Kita pass, dia akan uji lagi. Tapi lagi berat sikit. Kadang-kadang macam video game. Kan? Naik level lah tu. Kalau gagal, kau still lah kat level tu. Ujian lagi sekali. Jadi saya selalu tengok kesabaran tu macam satu otot, tapi lah tu cara saya tengok ialah dia macam satu video game lah. Dan saya kena lepas ke level seterusnya. Dia satu jalan yang panjang lah untuk belajar tentang kesabaran kan. Dia bukan hari ni belajar surah Al-Asr tu bersabar. Dia tak boleh macam tu sangat tu. Sebab game over lah sampai sekarang. Saya still main game ni level ni. In reality itulah sabar kan. Dan macam Imam Ghazali pun menyebutkan, akhlak ni dia adalah satu kebiasaan. Maksudnya dia bukan satu lakonan. Mungkin orang tu boleh berlakon, terutama mata pentas yang Abang Zaid. Mata pentas mana boleh buat video play kan. Maksudnya kamera ada dekat situ. Ya, betul. Orang rakam kita. Bila berlaku satu konflik, pernah tak berlaku Abang Zaid? Mata pentas berlaku benda yang banyak. Orang tengah live ni, Banyak. Memang mesti banyak cerita. Terlalu banyak. Macam mana menguruskan kesabaran masa tu? Tak tahu, sebenarnya dia ada dua konteks dalam hidup kita ni. Maksudnya macam saya sendiri, saya kena bezakan dengan diri saya di luar pentas dengan diri saya di atas pentas. Diri saya di atas pentas hanya untuk menghiburkan orang-orang yang ada dekat situ. Dan sekiranya mungkin apa yang jadi atas pentas tu atas keterujaan diorang sendiri. Mungkin diorang terlampau seronok sampai naik atas pentas, kadang-kadang tu sampai pegang kita, tarik kita semua. So benda-benda tu saya harap, saya anggap hanya ini adalah kerja saya menghiburkan diorang. Dan diorang rasa terhibur sampai rasa macam aku kena ada atas stage kat ni dengan Zaid macam tu. Tapi saya anggap itu semua hanya adalah satu macam rencah dalam pentas lah. Sebab dia rasa macam kalau tak ada pun tak best juga kan. Dia kena ada juga benda-benda tu. Dia bila dia dapat experience itu, first experience macam tu kita dapat, kita tak tahu nak buat apa-apa sebab kita baru. Tapi lepas tu kita belajar. Contohnya kalau macam diorang tiba-tiba, maksudnya first time saya buat show tak tahu kat mana, diorang naik, dia terus peluk saya, perempuan nak tu kan. Tu saya rasa macam tak tahu nak buat apa, keras. Saya jadi static, jam sebab tak pernah kan. So lepas tu saya belajar apa yang patut saya buat kalau benda ni jadi lagi. Sekiranya security tak dapat pandang benda tu kan. So saya yang apa saya buat, saya cakap elokkan dia, try buat dia comfortable kat atas pentas, untuk buat dia rasa at least dia dah tak buat apa-apa kat kita. So kita tanya soalan, nama dia dari mana, datang dengan siapa. So bila kita tanya macam tu, diorang dah rasa macam okey, lepas tu boleh tak saya buat persembahan, lepas ni kita jumpa untuk meet and greet. So bila kita cakap elok diorang, diorang punya keterujaan tu ada lagi, tapi diorang akan tunggu sampai habis. Rational, diorang datang dengan cara yang lebih elok lah. Itulah watawasau bis sabr tu. Dalam menguruskan, masya-Allah. Itu
Tapi tadi baru cerita pasal kehidupan atas pentas. Kehidupan di luar pentas macam mana? Di luar pentas sebenarnya lagi hebat. lagi hebat dia punya zaman dia. Zaman saya hidup dengan belum lagi social media, lebih kepada benda yang fizikal, surat khabar, TV. Jadi setiap kadang-kadang tu ialah bila kita jadi orang yang jadi tumpuan satu Malaysia, apa yang kita buat akan jadi bahan berita untuk semua orang tahu apa Zahid nak buat. So bila benda tu, kita tahu benda tu dulu ialah bila tengok cerita Zahid cerita kau keluar ni, cerita apa? Cerita ni. Okey. Tak kisah sangat cakap, tak apa, biarlah cerita tu macam tu. Tapi bila family saya tanya, Zahid betul ke Zahid macam ni? Itu saya terpaksa jadi macam defensif. Saya cari siapa yang buat cerita ni. Saya tanya dia kenapa buat cerita macam ni. Daripada mana dapat info ni. Saya terpaksa untuk clarify dengan family saja. Benda ni jadi ke tak jadi. So bila dia melibatkan family, saya rasa benda tu dah tak relevan lah untuk saya biarkan macam tu je. Saya kena cari jawapan. Tapi bukan dengan cara yang tak adalah. Maksudnya saya akan suruh orang cari siapa yang buat artikel ni dan berdepan dengan dia. Antara tafsiran sabar juga adalah rasional sebenarnya. Sebab dalam surah Al-Anfal kan, menyebut tentang sabar juga, diberikan satu sikap penting untuk muslimin di medan badar, kena ada sikap sabar untuk berperang di medan badar. So, kena be rational, kena bersemangat, dan itu paling mencabar sebenarnya bila berhadapan dengan konflik dan tragedi. Memang susah untuk menguruskan. Surah ni akhirnya menceritakan tentang masa, dan supaya kita be practical tentang masa. Masa ni adalah makhluk Allah Ta'ala yang dia ada dia punya sifat dia yang tetap. So 24 jam lah. So tadi kita sebut tentang kesetukan masa, sebut tentang rugi, dan kita percaya kita sedang berada dalam masalah tersebut. So mungkin boleh last ni kita share tips mengurus masa. Mungkin ni benda-benda yang nampak macam remeh, tapi mungkin kita perlukan sebenarnya nasihat-nasihat itu tentang macam mana kita nak mengurus masa kita. Kita dah tahu kita sibuk, dan of course artis memahami betapa dahsyatnya jadual hidup dengan tanggungjawab family lagi, dan yalah macam-macam benda. Macam mana mengurus masa tu? Timian? Salah satu cara saya mengurus masa dengan solat. Solat tu jadi penanda. Macam dulu kita kat sekolah, kita punya penanda tu bunyi loceng lah. Rehat kan? Bahasa Malaysia dah habis, matematik rehat dah habis. Balik. Jadi saya kadang-kadang saya gunakan itu kan. Dan saya salah satu cara lagi ialah saya bagikan seharian tu kepada 6 jam. Kepada 4 bahagian. Setiap bahagian 6 jam. Kan, jadi ada 6 jam untuk kerja, 6 jam untuk keluarga, 6 jam untuk berehat, dan lagi 6 jam tu untuk macam masa lebih nak buat apa pun boleh. Katakan 2 jam untuk family. Hari ni agak penat sikit, tambah lagi 2 jam untuk tidur, untuk rehat. Macam tu lah. Tapi salah satu tips pengurusan masa yang baik ialah sebenarnya solat. Kan, kita okeylah aku nak buat, mungkin kalau kita masih belajar kan, kita buat assignment ni sampai dengan azan Zuhur. Azan Zuhur kita berhenti, kita solat, kita makan, lepas tu kita buat benda lain pula. Kadang-kadang dulu masa zaman budak-budak tu janganlah sampai main kat luar tu, janganlah sampai dengan azan maghrib. Mesti balik sebelum balik. Jangan baliklah tu. Masalah tu kan. Jadi pandai-pandai lepas dengar azan asar, sembahyang asar, okey aku boleh keluar main. Tapi jangan melarat sampai dan saya gunakanlah itu antara satu tip lah. Sebab kita tengok benda solat ni, kita fikir pasal pahala akhirat, tapi dia ada aplikasi di dunia dan dunia sekarang ni juga. Kan, jadi itu salah satu tips ya, gunakan tu sebagai penanda arah atau kayu ukur masa. Itulah cara kita hubungkan dunia dengan akhirat kita. Maksudnya sebab orang nampak solat tu benda berbeza dengan hidup dia. So solat, lepas ni kita buat jadi hidup balik. Jadi kita integrasi dan banyak khasiat dia, banyak kan? Banyak. Masya-Allah. Sebenarnya baru rasa ada kaitannya. Dulu mak kita isyak je tidur.
Lebih kurang lah. Lepas Isyak, buatlah apa-apa lah, nak makan sikit-sikit ke, nak main apa-apa, lepas tu tidur. Jadi macam telah disusun macam tu kan. Subuh bangun, Isyak tidur, apa lagi, Zuhur rehat sikit, Asar dah masuk belah malam pula, nak main apa, Maghrib balik rumah. Betul, time frame tu cantik. Time frame cantik. Sebenarnya kita yang tak tahu. Saya Isyak je. Semain Isyak, 1 jam lepas semain Isyak tu mesti ngantuk. So Jaga-jaga boleh semain Isyak tu jaga-jaga. Semain Isyak, okey. Tapi Ramadan ni tarawih macam mana? Semua tarawih dengan Isyak. Kalau ultimate biasa tarawih akan jalan sampai habis dan akan tidur lewat sikit. Dia lewat sikit lah. Okay. Dia masa dia lain sikit kalau Ramadan ni masa lain. Sebelum Ramadan ni aku panjang cerita ni macam mana urus masa. Nanti kita balik kalau ada masa ke. boleh. Saya belum share lagi tips urus masa. Okey, itu kelemahan saya. Menguruskan masa. Saya jenis yang berjaga lewat. Kadang-kadang tu saya berjaga lewat sampai tak nak tidur sebab tak nak lepas subuh. Lepas tu bila dah subuh, try untuk tidur tak lebih daripada sampai tengah hari. Itu yang paling bahaya. Itu yang saya tak tahu lah masalah saya daripada dulu sampai sekarang lah. Sebab dah terbiasa berjaga bila nak tidur awal tu. Tapi bila dah tahu, tapi kalau contohnya dah ada tahu kerja pagi, so tak tahu bila dia macam dia automatically jadi train lah. Macam okey 12 kau kena tidur je. Kau kena tidur. Cakap dengan diri ni kena tidur. Kan? Bila tahu kita tak ada apa-apa besok, itu yang lajak. Kan? Bila kadang-kadang tengok YouTube je sampai 3 jam. Tak faham lah. Tapi yelah kita tengok kadang-kadang benda tu dia berkait kadang-kadang cerita boleh start daripada Rasulullah SAW. Lepas tu sampai sahabat ni. Dah ada cerita pasal sahabat. 1 episod sejam. Nak tengok tak nak tengok. Tengoklah. Sebab ada link kan. So tengok ayat yang Allah. Tahu buka. Tahu dah stop pukul 5. Fikir bila kita cakap fikir tak ada apa besok, so okey tak apa. Kita tahanlah kejap sampai subuh. Dalam subuh tidur jap. So selalunya macam tu lah. Dia akan Fleksibel lah sikit. saya fleksibel lah sebab yalah, tapi still jugalah terpaksa nak kena kontrol jugalah sebab tidur ni yalah bahaya. Sebab saya suka tidur. Masalahnya saya boleh tidur yang macam 2 jam. Okey, betul buat kerja 2 jam, betul saya boleh tidur lagi 2 jam. Ganti, dia macam ganti-ganti. Dia macam puasa ganti lah. Dia segi macam tu lah. Macam puasa ganti lah. Tidur Tidur ganti. Dia macam 4 kali 100 lah. Ya, okey je. Selagi tak compounding je lah. Dia takut compounding. Malam tidur lagi. Okey, faham. Maksudnya, kita macam mana sudut yang bagus kat sini adalah kita menyedari lah bahawa semua orang pun striker. Rasa sebenarnya Semua orang striker. ultimate bersama kita sebut tadi kan. Cuma itu prinsip, tapi realitinya bila berlaku betul-betul, tak bangun gelang-gelang biasalah. Cuma kita kena sedar lah yang tentu sekali masa ni satu benda yang besar dalam hidup kita kan. Dan Ramadan of course aktiviti kita banyak. Kita ada tarawih kita ada nak qiyamul lail lagi, nak baca Quran lagi. Tentu masa kita dah sedikit constraint lah, terhad. Tapi dalam masa yang sama Allah gantikan dengan tak ada waktu makan. Betul. Bila tak ada waktu makan, kita nak bersosial pun kurang sikit lah Ramadan ni. Sebab kita nak berikan perhatian lebih kepada spiritual kita kan. So mungkin kat situ lah kita cover balik masa kita supaya kita dapat all out dalam bulan Ramadan. Dalam masa yang sama kita seimbang hidup kita. Tidur pun tidur. Kalau takut Ramadan tak tidur. Takut Ramadan kita ingat, yelah kadang ada orang fikir Ramadan ni dah kena ada tarawih ni, ada tahajud lagi. Tidur nak tidur kan. Malam tidur sejam 2 jam, lepas tu nak kena tahajud, nak kena sahur lagi. Lepas tu pagi habis bongkang. Tidur sampai ke petang, pada esok kerja kan. Padahal sebulan je kan, boleh je buat sebenarnya dah tahan kan. Macam mana nak susun jadual tu lah. So dia benda yang real masa ni. So dia bukan benda yang macam main cakap-cakap je. Dia benda yang real kita hadapi lah. Kita masa kita ada kalau nak tambah apa-apa tentang Al-Asr. Intimate? Al-Asr tambah apa-apa? Asr memang surah favourite saya. Saya jarang baca surah ni sebenarnya, tapi saya selalu fikir pasal surah ni. Sebab masa kan, masa tu memang tak tahu. Satu benda yang kita tak tahu berapa lagi kita ada baki masa kita dalam akaun. Kita
kita kan dan itu sebenarnya satu hikmah. Itu satu hikmah sebab dia memang akan buat kita fokus lah. Kalau kita selalu duduk dan kita selalu baca atau kita selalu fikirkan suatu al-as ni kan, kita akan cuba memanfaatkan masa yang kita ada kan. So memang saya galakkan kawan-kawan kenalan semua memang selalu fikirkan ataupun selalu baca surahnya. Memang surah ni surah favourite saya. Walaupun pendek. Walaupun pendek. Saya rasa ada sebab dia buat pendek. Betul. Ada sebab surah ni Allah buat pendek sebab dia nak tunjuk yang sebenarnya masa kita suntuk. Dia macam ni lah, bila rumah terbakar takkan nak bagi taklimat panjang kan. Betul. Okey, yang belakang tu beratur dulu. Tak ada. Dia kena cepat-cepat. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jom kita terus buat kerja. Ya. Susun masa kita sebab masa dah sangat suntuk. Okey. Mas Zaid ada last nak sebut tentang al-asr? Saya suka part yang bagi tahu kebenaran tapi tak melupakan diri sendiri. Kalau saya nak nasihat saya diri sendiri, saya kena tak tahu, saya kena macam tampar diri sendiri untuk mengelak cara saya. Kenapa kau tak buat ni? Sepatutnya kau buat ni. Maksudnya cakap dengan diri sendiri. So saya konsep luka tu mungkin saya tak nak dia luka kot sebenarnya. Biar dia macam baik kau beritahu sekarang daripada kau luka nanti. Tapi untuk orang lain saya tak tahulah, mungkin cara orang lain berbeza kan. Dan setiap orang personality dia lain-lain. So bila part yang tu nak sampaikan kebenaran, lepas tu dengan kesabaran. Yalah, macam mana nak sabar dengan diri sendiri kan? Kita tak tahu diri kita ni tahap sabar ni macam mana. Kadang-kadang tu sampai kita rasa macam nak pecah kemarang kan? Tapi bila fikir balik, apa kelebihan dia kalau kita pecah barang kan? So saya few times dah buat benda yang sama jugalah berulang kali. Apa-apa tu saya akan cari benda yang boleh saya lempar. Saya nak tengok dia pecah. Pasal apa? Pasal saya nak lepaskan dekat benda tu. Tapi bila saya fikir balik, yang pecah benda tu, tapi kau sama lagi. Siapa yang nak pecahkan kau ni? So daripada situ saya rasa macam dalam kebenaran, dalam nak beri kebenaran pada diri sendiri tu, dan kau kena sabar dalam setiap kebenaran yang akan datang kat kau tu. So bila macam tu, Dia satu sekelip lah. So kadang-kadang tu kita pun confuse dengan diri kita sendiri kan. Sampai kenapa kita buat macam tu, apa sebab dia. So bila fikir balik, benda itu merugikan diri sendiri. Yalah, bila barang tu kita balik dah pecah, so kita nak kena beli lain, kita keluar duit kita, betul tak? Dan kita akan buang masa lagi untuk cari barang tu. Lagi-lagi kalau barang tu susah nak dapat. Ya. So kita akan cari masa lah. So kita dah lalai lah sebenarnya. Dia sama macam teori etika tau, bila sebut tentang patience. Kita antara tips dia adalah take your time. Bila tengah marah, macam Abang Zaid sebut tadi kan, tengah marah ni, relax. Bukan relax, maksudnya take time. Tak type apa-apa, take time je. Dan kita akan automatik macam fikir, berbaloi ke tidak kita marah-marah ni. Dulu saya macam tu lah. Bila kita auto react, rasa macam dah panas sikit je terus nak menjerit tu dalam cakap, itu yang jadi macam benda. Sebab marah ni dia macam benda yang natural kan. Ya. Macam dia tak boleh emosi lah, natural. Emosi kan, Dia natural kan. ada Swiss. Marah ni kan, dia Swiss kan. Kau tak boleh suka dia macam. Dia tak Tapi boleh. semua perasaan kita normal. Kita rasa sedih, kita rasa semua normal. Macam mana kita handle. Betul. Okay, surah Al-Asr sudah di hujung. Satu surah yang sangat pendek, mungkin kita selalu baca, tapi saya yakin lah daripada kita discussion ni, itulah surah yang paling kita pun terabaikan juga kan. Dan jangan kita menjadi seperti musyrikin Makkah yang apabila diceritakan dalam sebagian tafsir, mereka pada waktu asar, ini sama dengan surah Al-Asr ni, ada dalam satu tafsir sebut mereka pada waktu asar mereka akan
dipanggil apa, yang mencela Allah Ta'ala kerana sepanjang hari mereka itu mereka mendapat nasib yang buruk. Itu antara yang berkaitan dengan surah Al-Asr kita, supaya kita melalui hidup kita ni, apa saja nasib kita dalam bumi ni, kita tahulah itu semua adalah ladang kita lah untuk kita tuai di akhirat nanti, insyaAllah. Itu saja tentang surah Al-Asr, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semua penonton di luar sana. Kita akan bertemu nanti dalam siri yang akan datang, menceritakan dengan surah yang lain pula. Terima kasih Abang Zahid dan Timid kerana sudi bersama sampai ke hujung ni. Quran di qalbi, Quran di hati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.